Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video kali ni kita akan membincangkan lebih mendalam playing middle game, my thought process. Mari kita saksikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan penonton. Okey, video kali ni kita akan bincangkan lebih khusus tentang middle game, playing middle game, dan kali ni saya akan share macam mana simplified version, macam mana my thought process, how I go about it, macam mana saya melalui proses of middle game dan apa yang saya cuba fikirkan masa saya main middle game. Nampak simple, tapi simpelnya adalah hasil daripada rumusan-rumusan saya. Saya cuba share wisdom saya. Dia bila orang nak play middle game ni, dia ada banyak-banyak suruh cadangan, kena fikir macam mana nak bagi. Saya dah simplifikan dalam melalui bacaan saya cuba simplifikan dalam bentuk untuk memikir 5 perkara ini. Nombor 1, positional. Nombor 2, prophylactic. Nombor 3, initiative. Nombor 4, exchange. Dan nombor 5, calculation. As we go along, kita akan membincangkan macam mana saya berfikir dan kita menggunakan 5 konsep ni macam mana berfikir dan bermain. Okey. Buat masa ni saya akan sharekan permainan saya menentang opponent yang paling tinggi, 2169 rating black. Saya putih 2008. Highest saya dapat lebih kurang rating saya paling highest 230. Dia flip flop, dia turun naik antara 1008, 1009, paling rendah 1088 ke, lepas tu 1900, 2000, 2030, macam tu lah, tak sampai barrier 2050 lagi. Tapi apa yang saya nak sharekan, macam mana permainan saya, macam mana saya punya middle game, dan apa benda yang perkara-perkara yang saya fikirkan, macam mana saya punya thought process untuk menentang middle game. Game ni 10 minit rapid no incremental menentang opponent yang paling tinggi rating yang saya pernah lawan buat masa ni adalah the most difficult dari sudut is a combination of my ideas, combination of semua skill set saya untuk mengalahkan opponent, but it is the easiest winning. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah melalui apa yang saya lalui dengan just one problem kalah, kan, saya nak sampai kemenangan susah, tapi cara menangnya nampak macam senang. Tapi mari kita tengok dan saksikan. Mari kita saksikan ya. Okey. So saya jalan dengan E4 untuk yang baru-baru mula. So this is a open game. E4, E5. Saya daripada 1008, daripada 1007 nak ke 2000. So saya cakap akhirnya saya cuba King Gambit. King Gambit dah satu opening yang saya tak berani nak sentuh. Kita bincang sikit sebelum kita sampai kepada middle game. Akhirnya saya cakap I need to master King's Gambit. Walaupun saya banyak kalah, ada yang menang. Kalau menang cantik kan. Kena tengok video saya For the Romantics King Gambit. Dan banyak juga kalah apa semua, dan saya terpaksa menganalisa berpuluh-puluh game saya, kat mana variation yang saya selalu silap apa semua. Maksud saya nak tunjukkan ialah bila saya menentang opponent yang paling tinggi sekali sekarang ni, 200, 2150, 2160 opponent saya pun, saya still masih berani menggunakan King Gambit sebab saya confident dengan King Gambit, sebab cumanya dia kena the right proper way. Okay, ni nama dia King Gambit accepted. So hitam makan dengan F4. Okay. Okay, so saya dah fikir dalam King Gambit kita, kalau siapa-siapa, mungkin saya share sikit lah pasal King Gambit. Saya dah fikirkan the best move bila dia King Gambit accepted, bila kita over F4, E takes F4, saya square yang paling selamat sekali ialah Knight F3. Kenapa Knight F3? Because kalau saya jalan selain daripada Knight F3, contohnya saya jalan dengan Knight C3, saya terpaksa berhadapan dengan Queen check. Saya tidak boleh halang dengan G3. Biasanya King saya akan lari dan saya akan hilang saya punya
right to castle, dan for me this is the easiest variation for white untuk playing king gambit, untuk mengurang. Dia tak ada masalah, ada juga variation yang macam ni, nama dia Vienna game ataupun Steinitz defense dalam menggunakan knight c3 ni. Tapi dia memang boleh queen check, king lari pada e2. Dia akan menghasilkan permainan yang tidak seimbang, tapi somehow diorang cakap paradoxically king is a bit safe compared to blacks punya king. But saya tidak mahu pergi pada line tu, jadi saya punya line of king gambit saya sentiasa jalan dengan knight f3 untuk menghalang queen pergi ke h4. So saya dah settle kat satu. Okay, then kat situ lepas saya jalan knight f3, saya dah catalog dah saya punya based on response, dan saya dah study saya study. Sebab masalah dia bila saya jalan dengan knight f3 pada king gambit ni, putih ada banyak option of choice. Jadi yang menyebabkan orang tak berani main dengan king gambit ni sebab because of black after this they have a lot of response. So dia kena banyak variation nak kena hafal. Okay, tapi saya belajar slow, main. Lepas tu saya catalog. Okay, kalau this is G5, nama dia classical punya mainline. King's Gambit accepted mainline. Jadi apa yang perlu saya study ialah kalau mainline macam mana respon dia. So saya satu. This one lebih kurang nombor 2, nombor 3 ataupun nombor 4 for most popular respon. Kalau orang biasa nak reply pada King Gambit, dia dah tahu black memang ni antara mainline. Tapi kebanyakan orang dia tak master dengan mainline. Jadi saya jarang jumpa mainline. Mainline boleh jalan macam ni, kena jalan dengan H5. Kalau dia lari kat sini, knight kat sini. Kalau dia block kat sini, bishop pergi ke C4. Lebih kurang macam ni. Dia kena sacrifice ni. Kena sacrifice, lepas tu king makan, lepas tu bishop makan ke apa ke, lepas tu castling, lepas tu queen boleh gerak ke, ataupun lepas tu bishop boleh makan. Jadi dia menyebabkan totally attack kalau dia pergi mainline, dan putih kena hati-hati. Ni nama dia mainline. Okay, saya cerita pasal king gambit sebelum kita pergi ke middle game. Ada respon yang terbaik actually Fischer defense. Fischer defense dia jalan dengan E6. Yang ni Bobby Fischer akhirnya melawan Spassky, dia menunjukkan the best way of playing the Fischer defense. Tapi tak banyak orang tahu Fischer defense ni basically dia stop all the possible white punya possible attacking, sacrifice apa semua, dan dia nampak solid lah. Tapi saya jarang jumpa Fischer defense. Yang paling biasa saya jumpa, majority saya jumpa dia jalan dengan knight f3, saya jalan dengan knight c3. Ni nama dia bukan modern defense, ni nama dia modern defense. Saya kurang pasti apa dia, tapi variation ni tak terkenal daripada buku dia punya discussion, dia tak berapa terkenal variation ni. Tapi at level 1700, 1800, 1900, 2000 sekurang-kurangnya, dia common respon, sebab orang tak tahu macam mana nak respon. Okay, ada orang reply dengan bishop e7. Bishop e7 ni memang saya terpaksa ready untuk uncastle sebab dia anytime pergi kat sini. Biasanya saya kena reply pasal bishop c4, sebab kalau dia check makan, queen makan, dan akhirnya saya pergi ke king f8. Memang saya dah biasa ada orang yang reply macam ni, bishop e7. Bila dia signal bishop e7, saya memang biasanya saya tak boleh castle. Tapi saya tak ada masalah sebab dia queen dia pergi, kita still ada, bukanlah maksudnya this is an inferior position, tapi saya dah bersedia dengan this variation. Okay, apa yang you jangan sekali buat ialah jangan sekali buat ialah bila saya jalan dengan, saya nak ajar untuk hitam, jangan kejap so dia jalan dengan F3. Okay, F3 ni problematic. Jangan sekali jalan. This is totally lost.
Because once we take, queen dia dah ready nak check, bishop dia dah pergi kat sini, knight dia boleh pergi kat ada f3. Jangan pakai f6 as a response, untuk King's Gambit. So dia take knight f3. Okey, lepas tu ada banyak-banyak variation lagi. Okey, ada dua variation yang penting. Satu lagi ialah seperti yang dijalan oleh opponent saya, dia jalan dengan D5. Ini nama dia modern defense, modern game of King's Gambit. Okey, bila dia jalan dengan modern game of King Gambit ni, bila dia jalan dengan D5, apa yang berlaku dalam ni, takes dan naik kat sini. Bila saya tengok katalog, saya katalogkan game-game saya kalau jumpa dengan knight F6, knight C6 macam mana, kalau dia jalan modern defense pada D5 macam mana. So saya boleh tengok kat mana kelemahan saya, dan D5 ni banyak juga yang saya it's not promising, saya kalah jugalah certain amount. So maksudnya saya go back dan baca balik lah macam mana apa yang kena study lagi untuk King Gambit. Okey. Dekat sini lepas saya jalan dengan knight C3, biasanya dia respon pada queen E6. Banyak opponent saya jalan queen E6, katakanlah saya nak still fight, saya nak menang kalau saya jalan dengan queen E2. Kita jalan queen E2, dan kalau queen dia makan, dia a little bit drawish. Maksudnya hitam dia tak nak menang lah, dia dah trade queen awal, jadi dia tak nak menang. Jadi saya tak berapa gemar. Kadang-kadang saya fikir adakah saya perlu block dengan queen ataupun untuk salvage ataupun untuk maintain game tu, at least saya ada winning chance instead of drawing punya position. Jadi biasanya saya cuba fikir untuk jalan bishop E2 untuk mengelakkan daripada queen yang sacrifice. Okey, maybe gerakkan bishop, lepas tu castling apa semua. Okey, so dalam game ni kita menentang King's Gambit dan dia menentang dalam bentuk modern defense. Ada few lagi, mungkin saya tak sempat nak katakan. Satu jalan kat sini common juga, dia tak take tapi dia jalan dengan D5, nama dia Fort Beer Counter Gambit. Yang ni pun saya punya result tak berapa bagus menentangkan Fort Beer Counter Gambit. Mungkin saya kena master lagi, tapi saya ready. Kalau you lawan dengan saya ready untuk lawan. Tapi in my experience, Fort Beer Counter Gambit dia imbalance. Mungkin saya kena mahirkan lagi lah Fort Beer Counter Gambit. Tapi putih punya position pun macam-macam juga kan. Lepas takes, mungkin takes, lepas tu take ke. Jadi position dia macam kucak-kacir lah. Okay? Tapi kalau perlu main lah. Cumanya dalam game ni dia jalan dengan D5, which is a modern variation. Saya takes dan dia maintain pada queen D8. Okay. Kalau daripada sudut macam ni, dari sudut principle of opening, kita study game ni okay. Dari sudut principle opening, saya a little bit better. Kenapa? Sebab dari sudut principle, dua knight saya dah move dan queen dia di belakang. Although saya losing one pawn. So sacrifice kalau dah sampai this position, kalau kita menilai secara objektif, I dah develop dua knight dan queen dia balik dalam position ke D8. So kita ada advantage, although at least secara objektif. Okay. Saya rasa dia a little bit passive going to ke queen this position that lead ke queen D8. Okay. Bila macam ni, ini nama dia, tajuk dia kita initiative. Ini tajuk, nampak ni, nombor 3, positional profile initiative. Apa maksud initiative? Ialah dalam setiap pergerakan kita kita mengambil inisiatif. Tapi kalau dalam bahasa yang paling praktikal saya boleh explain, maksud inisiatif ialah kita control the game.
Kita dictate the game. Kita yang menentukan hala permainan tu. Dengan saya jalan dengan knight C3, queen dia lari. So saya dictate, dia kena respon kepada move saya dan bukan dia move yang saya kena respon. So dalam permainan middle game, konsep yang saya nak bagi tahu ialah kita yang maintain the initiative. Kita yang dictate the game. Itu maksud dia initiative. Jadi bila kita fikir macam mana kita nak maintain the initiative. Okay. So saya jalan dengan bishop C4. Nampak? Initiative. So initiative. Still maintain kita punya principle of opening. Okay. Kita letak pada bishop yang pada keadaan kita develop bishop pada bishop C4 dan saya ready untuk castling. Nampak? So 3 piece saya kat depan dan piece dia masih tak bergerak dan kita maintain initiative. Okay? Itu maksud initiative. Okay. So bishop dia pada D6. Okay, so at least dia nak cepatkan castling, dia gerakkan move. It's a fair move dan dia cuba hold on dia punya F5. Saya tak semestinya saya kena dapat F5 saya continue for the way. Memang King's Gambit, you concede, you melepaskan you punya F4 pawn dan jangan nak fikir sangatlah pasal nak ambil. Yang penting you develop and get a good attacking position. Okay. Sebenarnya dalam King Gambit, kalau tengok kat sini, dia punya problem, kita punya pemikiran ialah pada F7. Sebab kalau boleh castling, kalau buka pawn, nanti kalau kita boleh makan, tak makan, rook kita boleh straight pada F7. Queen saya kita boleh kat sini, bishop kita kat sini, knight kita bila gerak pada G5 atau E5, semuanya boleh expose. Cuba biarkan jangan dia castle dia punya king side. Dan kita menyerang. Ini prinsipal dalam King Gambit. Dan King Gambit ni bukan saja sacrifice pawn, kalau perlu sacrifice a pieces ataupun 2 piece untuk mendapatkan inisiatif, untuk mendapatkan strong attack, untuk mengalahkan dia punya king safety. Kalau perlu, tak boleh main separuh-separuh. Tapi kena good calculation. Ni nombor 5. Walaupun kita fikir tu calculate kena betul. So kita kena calculate betul-betul. Kalau sacrifice kat mana nak lari, kat mana nak continue check dengan knight, kat mana apa semua. Tu nama. So saya dalam middle game, okay, saya dah terangkan tentang konsep of initiative. Get the initiative. Jangan katakan kita tak jalan bishop C4. Kita jalan something yang pasif lah. Contohnya A3 is passive lah. You just nak halang dekat sini contohnya, tapi it's very passive. Ini saya nak menunjukkan apa yang dikatakan bukan initiative. So initiative is always on the front foot there. Always on the, kena berada di hadapan. Okay. Okay, so saya castle. Macam saya cakap, idea saya castle, get my knight, get my bishop, saya dah ready. Although it may not be ada strong punya move untuk buat real punya attack, tapi at least saya dah castle. Okay. Tapi saya nak cerita pasal King Gambit dalam position ni memang selalu ada problematik kalau dia punya bishop pergi pada G4. Okey, itu bagusnya bila kita kalah. Bila saya main King Gambit kalah, okey, lain kali aku kena fikir macam ni. Okey, lain kali aku kena fikir bishop kat sini, nanti dia tu. Semua jenis kalah dah kita lalui. Jadi kita apply kan kat mana tu, kita cuba tengok. Jadi bila banyak main, kita tahu mana strength dan mana weakness of our opponent. Okay. Okay, dia is a good move in terms of dia keluarkan knight F6 dan dia nak cepat-cepat castling, because he or she knows that this F5, F7 is going to be, can be attacked dengan semua all gunning, semua menghala menuju pada F7. It is better for my opponent to castle as soon as possible. Okay.
Okey. Saya bila saya fikir kat sini, ni serious game serious game. Nampak macam simple je, tapi nak fikir satu-satu tu kena fikir satu-satu. Which move order should I go for H3 first to prevent this pin on my knight? Okey, kalau dia lari macam mana I nak tolak apa semua. Tapi I ambil keputusan untuk buat D4 because I think I must control the center. Control the center. Cuba control the center. Okey? Okey. Manakah saya dah sampai kat sini, cuma saya nak terangkan apa yang bermain dalam fikiran saya. My thought process is, this is more of an open game. Okay. Saya nak menunjukkan tentang perkataan exchange. Tadi dalam 5 ada positional, prophylactic, initiative, exchange. Tadi saya dah cakap pasal initiative, control the game. Calculation, right calculation. Always calculate. Always calculate better than your opponent. Okay. Saya nak cerita pasal exchange problem. Exchange problem ni, kalau siapa-siapa tak tengok video saya, ialah at the end of the day, dalam permainan catur, dalam permainan chess, you kena solve the problem of exchange. Buah mana yang kita nak tukar? Dia takkan ada semua sampai menuju ke endgame. Takkan ada semua piece. Semua akan tukar bishop, pawn, makan pawn, exchange apa semua. Sesiapa yang dalam sepanjang permainan dia membuat exchange yang advantageous kepada diri dia, dia akan menang lah. Okay? Cuma saya nak cakap dalam open game macam ni, in an open game, bishop is valuable. Sebab dia open, bishop dia boleh pergi jauh, kiri kanan diagonal kan, dia pergi jauh. Kalau boleh, dalam menyelesaikan issue of exchange, knight nak tukar bishop, bishop nak tukar knight, nak makan knight, nak bishop apa semua, in this open game, bishop is more valuable. Jadi semua thought process saya dalam middle game ni, menuju middle game ataupun dah start middle game ni, saya kena jaga saya punya bishop ni. Kalau boleh saya tak nak exchange, sebab it can give me a good potential of attack. So simpan kita punya bishop. Cuba sepanjang pemikiran kita, jangan biar dia exchange kita punya bishop. Keep our bishop, dan kalau boleh kita remove, exchange kita punya knight dengan dia punya bishop. Principle nombor 3. Tadi saya cakap pasal initiative. Saya cerita pasal whatever it is, macam mana pun nak menang calculation. Selepas tu kita kena bincangkan tentang exchange. Apakah exchange yang terbaik? Okay. So saya maintain the center, maintain the initiative, dan opponent saya kasih. At this time nampak macam biasa je game. Tak ada siapa menang dan tak ada siapa kalah. Nampak ikut. Okay. Tetapi kalau dari sudut positional ni maksudnya, okay, dari sudut nak dapat position yang bagus, this time the next 3-4 move dalam game ni is an important move, dan kebiasaannya dia memerlukan pemikiran yang bagus because the position is complex. Kenapa saya cakap complex? Complex sebab kita nak fikir kat mana kita punya strategical idea kan, macam mana. Okey. Cara saya berfikir bermain 20 tahun dulu dengan bermain sekarang berbeza. Sebab saya nak cerita pasal positional. Apa beza strategi dengan position? Secara mudah, secara praktikal. Strategi ni macam, okay, nak attack king side, ataupun strategi ni secara mudah long term. Orang ingat strategi dan positional ni sama, lain. Strategi ni long term. Long term dia nak checkmate, long term dia nak menang pawn, long term dia nak menang material, menang space untuk menang. Itu strategi. Tetapi apakah yang dimasukkan position? Positional dalam cara yang mudah, yang saya baru belajar, yang saya nak orang faham, macam mana grandmaster faham, yang mana orang banyak tak bagi tahu.
Lepas 20 tahun saya main chess, tak ada orang bagi tahu pun. Saya nak bagi tahu sekarang. Masuk positional is improve your piece into the best square. So bila tengok kat sini kan, ada orang satu cara, you bercakap seorang-seorang. Bercakap dengan you punya knight, you bercakap dengan you punya bishop, you bercakap dengan rook, pawn, queen. Okay, you suka duduk mana? Where are your best position? Where do you want to be in the position? Kita tengok. Kita tanya. Okay. Kita tanya knight ni. Okay, knight pada F6. Where do you want to go? Where is the best position? So, kalau kita tengok pada position saya, knight saya ni, kita punya perbincangan ni dia dalam sikit sebab this is positional thinking, dalam 50-50 punya position. Macam tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Orang yang tak biasa, dia cakap, jalanlah apa semua. Tapi salah, sebab bila pergi level tinggi, this is sometime where the game win or loss. Okay? Knight ni bagus dekat sini bagi saya, sebab dia menghalang pawn dia tolak. Some pawn dia tolak pada F3. And knight is always a good defender for the H2, where my king is S4. This knight is already where it is supposed to be. Okay. Itu nama dia positional. Kita fikir lagi. Where is my bishop should be? I think bishop saya okay dah duduk sini. C4. Because dia attack pada F7. Kalau ada apa-apa masalah nanti, dia punya pawn tak boleh makan dekat sini. Potential kat depan. So, my bishop is at the best place. Okay. Cumanya kita tanya, bishop ni ada tak tempat lagi bagus? Macam itulah kita cara positional. So this is another idea dalam my thought process. Kita letak dream position. Cakap okay, bishop saya ni katakan bishop saya ni kalau best kat sini. Tak apalah, cakap je dekat sini pada B2. Kalau best, that's the best position. Tak apa. Okay? Kita tengok cara berfikir tentang positional. Macam mana grandmaster higher level fikir pasal positional. Okay, let's say that's the best place I want to go. B2. Contoh. Jadi kita fikirlah. Okay, ada tak move yang mungkin saya gerakkan lepas B3, lepas tu saya gerak pada B2. Macam itulah cara dia. Okay, is it that one? Okay, so ada satu idea. Okay, lepas tu ada idea lain pula. Katakan cakap, okay, where is my rook should be placed? Rook should be placed pada open file. Betul. Rook pada open file. The best second place pada semi open file yang mana opponent berada kedua. Ketiga, rook behind our pawn. Tu nombor 3. 3 the best position kan. Okay. So whatever it is, my rook pada A dan pada F supposed to be here. Okay. Idea nombor 2. Tadi kita cakap bishop nak pergi kat sini. Kalau boleh, rook pergi kat sini dua. Okay. Ini nama dia position. Queen nak letak mana? Fikirlah. Queen nak letak mana? Queen mungkin pada C2 bagus. Mungkin boleh attack kan. Kita boleh tolak pawn kita kat sini ke apa ke. Itu cara kita fikir. Kemudian kita biar dengan this positional idea tu, kita biar dia borak sama dia orang. Bishop ni kalau kat sini ada tak dengan move macam ni, ada tak dengan move macam ni, macam mana kita nak buat move ataupun 1-2 move yang boleh capai. Itu nama dia combinational of idea. Idea ni dia macam manusia, dia suka borak-borak. Kalau kita tak suka bagi manusia tu duduk seorang kan, dia tak berkembang kan. Idea macam mana? Idea nak menggerakkan pada B2, idea nak gerakkan queen dia pada C7, contoh C2 contohnya, idea nak menggerakkan rook kita pada center. Kita biar thought proses kita. Itu nama dia positional. Jadi kita sentuh balik. Dia akan berulang-ulang. Positional. Tadi kita cakap pasal positional, initiative, exchange dengan calculation. Kita akan sentuh lagi. Okay. Okay, so saya jalan dengan H3. Bila saya jalan dengan, saya fikir okay tak apa, memang ada tapi tak semestinya saya dapat. Tetapi saya nak menerangkan konsep terusnya prophylactic thinking. Jadi kita ni sebab apa
long term strategy tak seberapa penting berbanding pada short term strategy. Getting a good position, because kita ni bukan kita jalan bishop B3, bishop B2, rook B. Kita tak boleh, sebab lepas kita buat move, hitam buat move. Betul? Maksudnya dia bukan white move. Tak ada. Dia kena white, black, white, black, white, black. Sebab tu Magnus Carlsen cakap, plan is overrated. Long term strategy is overrated. Sebab kita tak sampai pun cakap nak attack king side, tapi hitam ada buat move dia. Sebab game ni, dia punya yang menentukan bentuk permainan, apa cara nak buat ni bukan berdasarkan kita punya long term strategy saja, bukan kita punya plan saja. Jadi kita always fikir opponent punya resource dan apa idea dia. Ini masuk dalam konsep prophylaxis, maksudnya melakukan sesuatu untuk menghalang daripada opponent buat sesuatu yang kita rasa tak bagus. Itu nama dia prophylaxis. Tapi in a more better definition, prophylaxis dalam permainan chess ialah awareness of patient punya patient pula, kita kerja doktor of our opponent punya thinking on next move. Okay. So kalau kita fikirkan, dia boleh pin saya punya. Saya cakap tadi kan daripada pengalaman saya, it can be a problematic. Dia tak ada problematic sangat, tapi bila dia pergi kat sini pada G4, knight saya tak boleh move kat mana. Saya perlu take some move untuk king saya bergerak. Dan by the time saya bergerak katakan pada queen D3, dia takes. Saya take ke, anytime rook saya kena challenge by anybody, saya kena move dan pawn dia boleh bergerak pada F3. Jadi saya nampak is a problematic, therefore saya jalan H3. Okay, as a prophylaxis. Prophylaxis ni kalau sekolah rendah, sekolah menengah, kena hati-hati, jangan jalan awal sangat. Yang ni dah level tinggi sikit tak apa, tapi kita nak bagi tahu bukan macam jalan tu suka-suka jalan H3, A3, A6, H6. Jangan jalan tanpa ada purpose. Tapi dalam game ni dia lain sikit, sebab dia level yang kita kena anticipate. Kita kena anticipate awareness. Tak semesti jalan, tapi kalau perlu jalan as a prophylactic movement, kita jalan. Okay, because to me is quite dangerous untuk D square, therefore I kena buat prophylaxis. Okay, sekarang dia jalan dengan E8. Nampak? Dari sudut prinsipal, dia dah menguasai this file. Tapi menguasai pun tak semestinya dia menguasai, sebab we still can challenge pada F, pada rook F, pada E1, dan kita akan challenge. Tapi at least dia cuba develop. Okay. So saya cakap pasal provisional, saya ulang banyak kali sebab hopefully kita ada idea kan. Kita ada idea, saya nak bagi tahu macam mana, apa yang bermain-main fikiran saya. So positional, dia punya side macam mana. Dia suka knight dia letak kat sini, bishop dia cuba nak keluar kat sini kan, ataupun bishop dia cuba lari pada F5. Rook dia mesti best kat sini, rook dia nak bergabung ni. Dia kalau rook, position dia letak pada file, dan kalau boleh rook ni dia connected, semua piece kat luar dia connected, then is a better rook. Okay, queen dia nak keluar, tapi at this moment he's behind in development. Okay, nampak Okay. Okay, so saya jalan dengan bishop D2. Saya fikir bishop D2 is better, sebab saya nak connect saya punya rook sebelum saya go for this exchange. So at least saya punya rook is connected. Somehow saya kena fikir queen saya kena gerak, tapi saya kena gerakkan bishop saya. Saya tak rasa saya punya ni boleh bergerak pada sini, sebab anytime saya punya bishop ni boleh kena serang, dan akhirnya dia akan exchange problem. Ingat tadi saya nak simpan saya punya bishop. Okay, saya ada fikiran masa tu, kalau saya jalan, saya memang dah calculation saya cakap mesti dia nak kejar saya punya bishop. Somehow saya dapat rasakan dia akan cuba trade off
dan dia akan pegang rook ini. Somehow saya dapat rasakan calculation dia. Somehow. Okay, masa ni saya fikir. Masa ni saya calculate. Saya nak cerita pasal playing game ni, saya nak share macam mana thought process saya. So masa ni saya fikir, kalau saya makan, rook makan, tak ada masalah dengan pawn D4 ni, saya akan kontrol pada C3. Apa-apa, bishop saya boleh lari sini, bishop saya boleh lari sini. Tu cara saya fikir. So, saya cakap, kalau bishop saya pada C2, I think bishop pada C2 is a good ni. Is a good, kalau queen saya bagi H5, is a good attacking place. Kalau saya tak boleh pada C4, better saya start attack daripada C2. Itu saya punya pemikiran. Therefore, apabila saya buat move ni, yang ni saya tak boleh nak kata kenapa. Saya dapat rasakan dia akan move kat sini. All I need to trade my knight, dan saya boleh position saya punya bishop in a good place. Okay, this is nama dia positional idea, positional thinking. Improve your piece into the best square. Biar dia jauh 3-4 step pun, katakan knight saya kan. Katakanlah knight ni, selain daripada sini, knight ni kalau ada sini bagus ni. Kalau ada pada knight ni, kalau pada G5 bagus ni kan, kita rasa dream position. Kadang-kadang dream position, katakan knight kan, contohlah kan, bukan dalam position ni, kita rasa dekat pada F5 contoh. Kita fikirlah macam mana, berapa step aku nak kena buat, apa economically dengan move yang paling sikit, ataupun dengan tactical yang kita boleh sampai to that position. Itu nama dia positional thinking. Saya nak bagi tahu benda ni nampak macam, tapi itulah yang menyebabkan saya bagi tahu rahsia yang sebenar. Itulah yang menyebabkan macam mana saya punya rating boleh naik sampai ke buat masa ni 1007, 1008, 1009 ke 2000. Sebab saya berfikir tentang positional. Kat mana aku nak letak position? Bukan positional ni saya ingat asal saya ingat long term. Bukan. Positional ni bagi saya, yang saya faham, positional ni meletakkan piece kita pada the best position. Okay. So take pawn jaga sini. Okay. Di sini saya ambil kat sini saya ambil, okey, lepas tu saya ambil masa lama saya jalan. Okey, lepas saya take saya cover, dia jalan dengan H6. Okey. H6 is on the my opponent 2160. My opponent is doing the prophylactic move. Nampak dia pun fikir prophylactic. Nampak? Saya dah cakap tadi lah, my dream position kat sini, kalau bishop kita kat sini, nanti rook dia lari balik. Oh, queen kat sini memang sedap untuk nak serang dia. Nampak? Opponent saya pun high level juga ni. Saya nak cakap nampak permainan ni senang, tapi sebenarnya banyak idea yang sedang berlawan. This is chess. Okay? So dia jalan F3. Okay, saya jalan pada Queen C2. Macam saya cakap tadi, akhirnya saya dapat position dia good square kat sini, dan akhirnya rook dia lari. Okay, sorry, dah dekat 40 minit video ni, tapi sebab this is important kalau you nak go to the next level, terpaksa bagi tahu slow-slow. Okay, dalam move seterusnya saya ambil masa dalam masa 4 minit untuk fikir, because this is a 50-50 position. Dan daripada pemerhatian saya dalam permainan higher level, dia 50 position ni rasa macam boleh draw je, tak ada siapa-siapa menang kan, rasa macam tak ada siapa-siapa menang. Tapi sebenarnya banyak kemenangan boleh berlaku kat sini kalau kita fikir betul-betul. Jadi saya fikir I don't have any concrete attack. I think kalau saya sacrifice bishop dia, queen pergi sini, I think dia boleh halang. Not a very strong tactical move yang saya boleh buat. Okay, so
you kena fikir pasal, but I need to still maintain the initiative. Macam mana aku nak maintain initiative? Macam mana I nak still dictate the game? Macam mana I still nak tempo the game? I kena fikir pasal positional. Kalau I lari naik kat sini, dapat bishop sini, bagus juga ni. Bishop ni a better one. I kena fikir pasal, should I go my rook to E1? If it's exchange, then I still maintain this file. Dia ambil masa ni untuk rook dia sampai kat sini. Can I take the advantage? Should I maintain my bishop here? Maintain the pin so that katakan knight kita boleh pergi sini, knight boleh pergi sini, pawn dia tak makan. Nampak? Walaupun it's a dream position, jauh, there are a lot of things black can do before kita sampai kat situ. Tapi kita let the idea simmers. Bagi dia masak dulu. Bagi dia bercampur dengan semua idea-idea dalam kita fikir apa yang the best. Then calculation. Kena calculate. Okay? So nampak apa yang saya fikir. 5 benda saya fikir. I want to keep my bishop. So I want to improve my position. Putting at the best space. Kan? Okay? Putting at the best space. Best square. Okay? Cumanya saya tambah lagi pasal positioner ialah Grandmaster satu lagi, naik level tinggi lagi, dia tak fikir pasal piece. Dia fikir pasal piece. Tapi dia fikir pasal square. Square mana yang nak maintain? Jadi saya cakap, selain daripada saya tanya bishop you nak ada mana, knight daripada mana, saya kena fikir strategical square. Dalam case ni, the most strategic square is F7. F7 is weak here. Jadi tak beberapa bagus. Positionally saya rasa better saya keep my bishop here. Nampak? Itu cara macam mana improve. Cara kita improve. So we know that this square is important. Weak on him or her, my opponent. Then good for me to put pressure on this. Kan? Tiba-tiba kita boleh idea, aku boleh letak queen kat sini. Nampak? Lepas tu dia macam nak cover. Jadi once kita dah dapat idea tu, baru dapat. Okay, so fikir pasal 5 ni. Simplified version. Ada many ways cara nak fikir. Kena fikir undefended pieces. Dulu zaman dulu fikir pasal bishop ni, bishop dia hitam, aku nak letak pada pawn kat sini. Dulu zaman cara saya fikir dulu. Tapi saya sekarang berfikir macam ni. Positional, profiletic, always fikir apa opponent aku jalan. Kalau aku jalan sini, apa opponent aku jalan. Always maintain the initiative. You berada di depan. You yang kena paksa dia respon. Bukan dia yang paksa dia respon. Okay. Akhirnya saya buat move. Queen B3. Queen B3. Saya boleh attack ni. Okay. Dan saya boleh attack ni. Bishop dia tak boleh nak halang kat sini. Sebab kalau bishop dia halang kat sini, saya boleh makan. Dan saya boleh take pawn dia. Okey, kalau queen dia cuba nak cover dengan queen E7, saya letak rook saya kat sini. So, at least saya put pressure. Saya put pressure dan this is, apa saya tengok, is a good square untuk attack. Okey, maintain the initiative. Biar kita maintain saja. Put a direct threat to. Okey, so apa opponent saya buat? Dia jalan bishop E6 pada move yang ke-15. So, blunder daripada dia. Tapi, kalau kita nak fikir-fikirkan dalam permainan chess, blunder tu, kita yang induce dia. Kita yang buat dia. Kalau kita tak put pressure pada dia, dia tak buat blunder. Nampak tak? Dalam chess orang cakap, you don't need to play very well. All you need to do is to play better than your opponent. Outcalculate your opponent. Think more positional than your opponent. Profiletic thinking kita better than opponent. Initiative kita better than opponent. Dan exchange calculation kita better than opponent. Jadi, saya dah pernah cakap dalam video sebelum ni, Gary Kasparov bagi satu teori. Dia cakap, kalau kita buat threat, after threat, serangan, threat sebanyak 10 kali, sebelum sampai 10, confirm opponent kita akan buat silap.
Maksudnya track, nak makan ni, nak makan ni, makan ni. Kalau tak sampai, kalau tak, memang kalau ada orang buat blunder awal lah. Tapi dia cakap by 10 mesti dia buat silap. Maksudnya moral of the story is always put a viable track. Maintain initiative so that our opponent buat blunder. Kalaulah katakan saya tak jalan ke ni, so saya maintain pula, katakanlah saya jalan route kat sini, ataupun macam is not boleh lah, okey lah, tapi macam move yang saya buat ni is a something that maintain the initiative. Nampak ni, dia dah win. Macam mana queen dia kena fikir, macam mana. So itu the idea of maintain initiative, put pressure. Macam mana nak menang dalam open game kat sini. Game ni nampak, sebab tu saya cakap, nampak kemenangan saya macam mudah saya dapat point dia. So still tak habis lagi game ni, nampak macam mudah. Tapi video ni lama sebab nak menunjukkan macam mana top proses, dan opponent ni opponent yang paling tinggi rating saya so far yang saya jumpa, 2160. Tinggi. Nampak macam simple sebab dia buat blunder, tapi saya dapat point dan saya meletakkan some psychological edge. Dia letak rook knight untuk serang dengan rook pada B1. Saya cakap okay, I just take your pawn, I get one small advantage and I'm ready to switch my attack on the king side. Okay, saya letak fear pada saya punya opponent, cakap wah, he looks in control, just get one pawn, then now everything shift to the king side. Nice square. Okay, I dah calculate dah, calculation is important, diletak pada knight F6, saya letak pada queen G3. No viable threat, but kita nak bagi tahu dia I'm still controlling this space, kan? Kalau saya tolak pawn sini, nanti saya boleh sacrifice pada saya punya pawn, pada sacrifice bishop saya pada H6, then I'm getting there. My rook is all well connected. He don't have a counter play here because of my pawn structure is good on the BC and D5. Dia tak ada viable threat, lambat development dia. So I am maintaining the initiative. Okay, dia cuba bergerak, saya tahu dia nak cuba dah dapat D square, dapatkan bishop dia, tapi dia nak cuba get a good exchange. Okay, saya maintain sebab saya dah ready untuk dapat pawn dia. Okay, knight pada D7, saya maintain initiative, serang dia punya queen. Okay, macam mana you nak buat? Kalau you take dengan knight, okay, I'm ready here. Mungkin saya dah ready sikit nak tolak, saya dah ready nak makan pawn dia dengan bishop. I'm ready. I have 1, 2, 3, 4, 5 of my things on his king side. I'm ready. Okay, in this putting the pressure, akhirnya opponent saya jalan pada rook F8 dan saya dapat queen dia. Tapi blunder ni tidak akan berlaku tanpa you are putting the pressure, tanpa you maintain the initiative, kan? You won't be able to take the queen to do some tactical move without a good positional idea, and you cannot do it without a poor calculation, kan? Dan you cannot do it without thinking about the exchange, what you should keep and what should you give away, which piece yang you kena ambil dan which piece yang you kena biar dia simpan. Piece buruk mana, piece bagus tak bagus kat mana yang dia nak simpan. Okay, minta maaf video lama sikit sebab video ni nak menerangkan tentang playing media game, specifically sekarang macam mana my thought process. So saya dah bergerak sekarang daripada
Mula-mula basic element saya cakap king, safety, tempo, material, pawn structure dengan space. 5 benda. Tu basic. Lepas tu, ni baru punya saya rumuskan baru tentang apa yang you kena fikir pasal positional, pasal fikir prophylactic, getting the initiative, the right exchange dan a proper calculation. Nak tinggikan lagi. Ni tak ada orang buat teori ni. Saya dah marinate dah. Saya dah gabungkan. Saya dah summarizekan daripada beberapa idea dan konsep apa semua. Dan kalau nak pergi bergerak lebih jauh, memang kena banyak. Kena belajar kuat tentang positional, macam mana nak positional. Kadang-kadang dia ada dalam buku-buku, ada buku-buku yang cerita tentang macam mana kita kena solve puzzles, solve problem dalam chess, macam mana nak get the move of a good position. Kalau tanpa prophylaxis tak guna, sebab you are not thinking about the opponents tu, itu yang kalah. Sebab you tak berfikir, makan, alamak kena makan. Sebab you always neglect that there is the next move is owned by your opponent. Okay, always maintain initiative dalam game ni. Nampak putting the pressure, maintain the initiative, dictate the game will lead to, walaupun menang secara tak berapa nice lah, menang secara blunder dengan queen apa semua, tapi there's a lot of component involved just to get this win. Okay, think about the exchange and proper calculation. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itu saja video saya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang lain.